Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab hadis 40. Malam ini di muka surat 280 yang rumi, iaitu 3 baris ketiga daripada bawah. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, keadaan yang semacam ini samalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, iaitu qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul akdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Ia berkata, tidaklah kamu lihat apa yang kamu sembah? Tidakkah kamu tengok apa yang kamu sembah? Kamu dan bapa-bapa kamu yang lebih dulu. Maka sungguhnya mereka musuhku, kecuali Tuhan bagi sekalian alam yang telah jadikan aku. Maka ialah yang memimpinku dan ia yang memberikanku makan dan memberiku minum. Dan apabila aku sakit, maka ia yang sembuhkan aku. Dan yang akan mematikan daku kemudian akan menghidupkan aku. Dan yang akan aku harap akan mengampunkan bagiku segala salahku di hari pembalasan. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku hukum dan hubungkanlah akan aku dengan orang-orang yang baik. Ayat ini meliputi segala persoalan hidup dan mati yang dibentangkan secara terus terang oleh Nabi Ibrahim. Sejak dari perkara hidayah, makan dan minum, sakit dan sembuh, hingga kepada perkara mati dan hidup di akhirat, serta keampunan dan penyertaan dengan orang-orang yang baik. Segala persoalan ini pada hakikatnya adalah bertalian dengan Allah. Sebab itu seorang yang memerlukan pertolongannya hendaklah memohon dan mengharapkan kepada Allah, walaupun dalam perkara pada zahirnya dikerjakannya sendiri, seperti perkara makan, minum, pakaian dan sebagainya. Kerana perkara yang seperti ini pun tidak dapat digunakan dan dinikmati kalau tidak dengan kurnia Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, iaitu hendaklah seorang kamu memohon sekaliannya hajatnya kepada Tuhannya hingga kepada tali kasutnya apabila telah terputus. Dan ada di antara orang-orang salah, orang dahulu, yang melakukan maksud hadis ini, di mana mereka selalu memohon kepada Allah akan sekalian hajat mereka hingga kan garam, tepung, roti mereka dan rumput bahan makanan kambing mereka. Dan ada pula cerita mengatakan bahawa Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, "Hei Tuhanku, engkau telah berikan kepadaku segala hajatku di dunia. Maka malulah aku hendak memohon lagi kepada engkau." Allah berkata, "Pohonlah, mintalah kepadaku. Walaupun yang engkau hajatkan itu garam, tepung, roti, engkau dan rumput khimar, iaitu rumput bagi keldai engkau." Baik, kita sambung lagi tentang huraian pada hadis yang ke-24, bahawasanya segala perkara itu sudah ditentukan oleh Allah dan tidak ada satu perkara yang boleh berlaku dengan tidak ada izin daripada Allah. Itulah konsep akidah kita, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ingat, itulah pegangan kita sampai mati. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendak dia akan berlaku, adalah. Dan apa yang Allah tak kehendak dia tidak akan berlaku. Jadi apa yang berlaku itu kehendak Allah. Sama ada yang baik seperti berniaga kita untung, atau yang buruk seperti ruginya kedai kita berniaga, tutup kedai gulung tikar dan sebagainya. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Kalau tidak kehendak, tidak akan berlaku. Masya Allah, apa yang telah kehendak oleh Allah, kana, ada ia. Jadi banyak tak dalam kehidupan kita apa yang berlaku itu baik? Banyak tak? Banyak ah.
Kita bangun pagi, sehat. Kehendak Allah. Kita pergi kerja, siapa tempat kerja? Kehendak Allah. Kita boleh beli makan makanan buat balik petang ke anak bini kita. Kehendak Allah. Kerana Allah kehendak. Nah, kalau Allah tak kehendak, banyak juga. Apa benda? Yang kita nak tapi tak berlaku. Iaitu berlaku sebaliknya. Faham? Kita nak untung ada tak rugi? Ada. Kenapa? Kerana kehendak kita untung. Kehendak Allah rugi. Maka mana berlaku? Kehendak Allah. Nah, kalau kehendak Allah tak berlaku, kehendak kita yang mesti berlaku. Kita tu dah. Faham lagi? Nah, kita nak jumpa seseorang, dia tak tahu. Kehendak kita biar dia ada. Kehendak Allah tak berjumpa. Nah, kita nak kahwin dengan seseorang tapi kahwin dengan orang lain. Faham lagi? Nah, kita nak kahwin dengan orang lain tapi nikah dengan orang lain. Pasal kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Nah, kenapa tak berlaku apa yang kita kehendak? Wa ma lam yasha' lam yakun. Kerana Allah tidak kehendak, dia tak akan berlaku. Walaupun kita pakat. Nah, termasuk segala benda yang remeh-temeh. Sebab itulah kita kena minta tolong. Nah, dengarlah. Berkata ulama, cukuplah segala benda itu kita minta tolong. Bukan makna kita nak makan, ya Allah minta tolonglah aku nak makan, bukan gitu. Nah, maksudnya setiap perbuatan kita walaupun benda yang kecil, kalau Allah tak tolong, tak boleh. Kena ingat itu, okey. Tak jadi macam orang kafir. Orang kafir setiap perbuatan dia. Nah, Tuhan dalam gereja. Nah, Tuhan raya baru ada. Orang mukmin lain sepanjang masa. Tak, tidak lepas kita daripada percaturan Allah. Nah, kita naik kenderaan nak pergi Kuala Lumpur, siapa yang menyampaikan? Allah. Nah, bukan kalau orang kafir kenderaan. Sebab tu dia pegang kenderaan dia kena molek, tayar kena molek, brek kena canggih. Faham? Dia pegang di benda daripada peralatan. Kita itu semua adalah sebab. Yang menjayakan adalah musabbibul asbab, yang meluluskan berlaku segala sebab. Iaitu Allah. Banyak mana kita tengok kereta baru tak siapa Kuala Lumpur. Naik towing. Faham lagi? Nah, anak-anak tinggal di highway gitu. Nak jengkeng. Padahal kereta dia 250,000. BMW baru ambil 3 hari. Nah, potong sagar, renyak dah. Siapa potong? Faham lagi? Nah, yang menyampai Allah. Nah, jadi bukan maksud kita nak ambil garang. Ya Allah tolonglah aku nak ambil garang. Lepas tu pergi dapur pula nak nasi. Ya Allah tolonglah aku nak nasi. Cukup dengan kita mulakan dengan Bismillah. Sudah dikira minta tolong pada Allah. Nampak? Sebab makna Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maknanya asta'inu. Nampak? Bizikri ismillah. Aku minta tolong nak nasi ni, nak start motosikal ni. Faham? Aku minta tolong dengan menyebut nama Allah yang bersifat dengan pemurah lagi kasih sayang. Lepas tu kita tengoklah kitab-kitab tafsir, kita makna Bismillah, nampak? Jar majrur yang muta'alaq dia mahzuf pun. Nah, maknanya atabarraku wasta'inu. Aku ambil berkat dan aku minta pertolongan. Lepas tu kita pakai baju Bismillah. Nah, aku minta tolong pertolongan Allah dengan sebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi kasih sayang. Itu Bismillah. Itu maksud minta tolong. Bukan nak pakai piyah minta tolong ya Allah, nak pakai piyah. Nah, Bismillah. Bismillah itu mana? Asta'inu Bismillah. Aku minta tolong dengan sebut nama Allah. Jadi tidak hilang kita dengan Allah. Nah, kita ingat Allah masa ni, masa takbiratul ihram. Nah, Allah haji aku semayang pada maghrib 4 rakaat, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Masa tu ingat kejap. Nah, bila akbar tu, Allah, helmet pula dah ingat awak masuk. Habis dulu dah. Kat tu nampak tak? Helmet pula, lipas pula. Dah ingat nak kuci pintu kereta pula tak? Anak dah ingat nak nasi. Minta tolong gitulah. Tak untuk buah nak kuci Bismillah. Mana?
Asta'inu bi zikri ismillah. Aku minta tolong dengan sebut nama Allah. Allah mana? Allah yang sangat murah. Sampai aku dulu deraka pada Allah banyak pun, Allah beri kat pertolongan. Hari ini boleh naik motosikal. Yang lagi bersifat kasih sayang, yang sudi mengampunkan segala dosaku yang terlalu banyak. Itu maksud dia. Sebab tu katanya Nabi Ibrahim, Allah ni kalau aku sakit, dia yang berobat. Padahal yang kita pergi berobat siapa? Doktor, Tok Rama, sesen, tabib. Maksudnya Allah yashfi, memberi sembuh. Kan ni sifat isfa', sifat ketuhanan. Sifat uluhiyah. Nampak? La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada boleh memberi sembuh melainkan kesembuhan yang hakiki hanya daripadamu. Dan doktor rawat, doktor berobat, Allah beri sembuh. Kalau doktor yang menyembuh, ibu bapa doktor dah hati baiklah ke? Padahal orang kita sembuh, ibu doktor mati. Padahal dia tukar rawat. Kalau dia yang menyembuh, mati tak mak dia? Doa. Faham? Dia hanya merawat. Faham? Malakul maut hanya mencabut roh, bukan mematikan. Allah nu yumi. Faham? Yuhyi wa yumi. Kata Nabi Ibrahim, dia yang akan mematikan aku kerana dia juga yang akan menghidup. Jadi datang malakul maut, cabut nyawa kerja dia, bukan mematikan. Faham lagi? Dia hanya cabut roh. Kan kita roh dengan jasad bergabung jalan kokek yang utang batu nang utang Kuala Negeri. Faham? Waktu lopak mati. Dah, pasal gabung dua ni yang macam-macam, betul tak? Bila datang masanya, malakul maut ambil sel. Dia bukan tukang ambil jasad. Dia tukang ambil roh. Jasad Tok Siok sekarang mari ambil. Tok Ila usung. Wagi surah. Jadi bila dicabut roh, Allah mematikan jasad. Kerana bila diserawat oleh doktor, jika dengan kehendak Allah, Allah pun memberi isfa', memberi sembuh. Kalau Allah tak kehendak, doktor rawat, tidak ada sembuh. Faham? Maknanya nabi-nabi ni mereka sentiasa tidak hilang Allah pada sebutan hati dan lisan mereka itu, dan memberi pengajaran supaya diikut oleh kita sebagai umat. Kata Nabi Ibrahim, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah ni dia yang menjadikan aku dan ditunjuk pula kepada aku. Kita ni Allah jadikan, Allah tunjuk pula. Nu sujud, nu karaoke. Nu sujud. Pilih lah. Tunjuk. Ni rumah ulama. Ni kelak kedai nombor ekor. Faham lagi? Tu kat ngaji fardu ain. Tunjuk, ditunjuk kepada kita. Jangan kata tak tunjuk. Kaki akhirat kata dua ni dak pergi sujud. Dah apa dak kebar. Nak kata gitu. Kena lepuk saja kan kaki. Sujud bah keliling rumah. Segala persoalan ini pada hakikatnya adalah pertalian dengan Allah. Sebab itu seorang yang memerlukan pertolongan hendaklah memohon dan mengharapkan kepadanya, walaupun dalam perkara pada zahir dia kerjakan sendiri. Nampak macam kita buat diri tak ada masalah. Kita nak nasib betul dah. Allah yang memberi pertolongan. Kalau Allah tak tolong, tak usah kata kita nak akak kereta, nak bawa forklift. Tangan kita tak boleh akak. Sampai masa Allah tak beri pertolongan, tengok orang sakit hospital. Kita kata bawa tolong cuba akak sikit. Tak boleh nak akak. Padahal tangan dia bukan suruh akak besi. Suruh akak tangan tak boleh. Pasal apa? Tak ada pertolongan. Waktu kita ni kan pertolongan Allah. Orang kafir, orang beriman, dia tolong mereka. Dia tolong boleh berjakau. Ada masa kita tak boleh berjakau. Kita masuk nak rasa nak kecing. Kita pergi kecing. Faham? Tubik tak air kecing? Tubik lah. Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, tubik tak? Nangis selok punya. Faham lagi? Tak tubik air kecing. Tubik darah. Siapa masa ni? Wah, sakit. Sakit. Apa? Nak kena hukum bunuh. Dah nak kecing. Macam nak kena hukum bunuh. Nak kecing.
Ni kita napah boleh tak? Napah. Lega tak? Kalau Tuhan tak Tuhan lagi. Duk main gitu, bawa apa kerah. Lagi. Dah boleh nak napah. Padahal napah bukan payah ngak. Napah dengan berlari mana mudah? Napah. Napah dengan jalan? Napah lagi. Orang mudah kali ya. Faham? Tangan dak gerak, kaki dak gerak, mata dak napah. Dan tak payah kabar kita pun napah. Sampai masa macam duk lari lemah. Dan di antara orang salah melakukan maksud hadis ini, mana mereka selalu mohon kepada Allah akan sekiranya hajat mereka hingga ke agaran, tepung, roti, rumput, bahan makanan, kambing pun minta kepada Allah. Bukan ya Allah minta rumput, bukan gitu. Mana sentiasa tidak lekang mereka. Setelah mereka berusaha, mereka sebut tawakal kepada Allah. InsyaAllah, InsyaAllah. Faham? Kita insyaAllah bukan ingat pada Allah, nak tomorrow. Faham? InsyaAllah mau. Faham lagi? Nak lepas jawab je. InsyaAllah para salaf ialah kerana mereka link itu tak putus dengan Allah. Sentiasa insyaAllahu kana. Jika Allah hendak, kana akan berlakulah ia. Mengenai dosa telah juga diterangkan pada hadis ini yang pada simpulan yang menjelaskan sekalian manusia siang dan malam bersalah dengan mengerjakan dosa. Tapi dosa dapat dihapuskan dengan istighfar, memohonkan ampunan Allah yang sememangnya siap sedia untuk mengampunkan sekiranya orang yang berdosa telah insaf akan salahnya. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i at-tawwabun. Sekalian anak Adam bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah mereka yang bertaubat. Allah, hadis ini yang jadi ketawa para sahabat bila mengenangkan akan sifat Allah yang sangat suka mengampunkan dosa. Nabi kata kullu ibni Adam khata'. Manusia ini ramanya berbuat dosa. Dan sebaik-baik yang orang yang melakukan dosa ialah yang bertaubat. Batu tidak pelik. Allah tak pelik kita buat dosa sebab kita lemah. Allah pelik ni kita tak mau minta ampun daripada dosa. Sedangkan Allah Maha Pengampun. Faham? Kita ni banyak dosa. Sebab apa? Lemah. Kulikal insanu dha'ifa. Telah dijadikan manusia hala kaunihim, hal keadaan mereka itu dha'i, dak rot cetong, banyak dak kena, banyak dak betul. Tak apa, Allah tahu dah. Lalu dipuji khairul khata'in, sebaik-baik segala mereka yang banyak dosa, banyak salah, at-tawwabun, yang minta maaf pada Allah. Dan sabda Nabi yang sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguhnya aku mohon ampun kepada Allah, aku taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Kita 100 hari tak taubat sekali. Lagi. Batu duduk belakang Tok Imam, kita ikut apa yang Tok Imam baca. Faham tak? Bak kita mayang rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau nasi dulu. Tapi kita semayang belakang Tok Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda Tok Imam baca. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun pada Allah. Tok Imam waktu nang ke, Bulu Gading ke? Tok Imam mana Bukit Titi ke? Tok Imam India ke? Astagfirullah. Pasal apa? Pasal Nabi suruh kata. Bukan larang kata yang lain. Apa yang Nabi baca dalam hadis lepas solat, itu yang paling afdal. Kita banyak nak kata astagfirullah. Tak banyak. Pasal apa? Pasal kurang boleh pitih. Kalau dapat duit, banyak dia sebut astagfirullah. Siapa yang kata astagfirullah sehari 100 kali, dapat emas 1 kilo. Dak tu beg umah je. 1 kilo ni 240,000. Faham lagi? Tak usah 1 kilo emas, 50 riyal dah. Beracoh hanya dah. Betul tak? Tengok lebang-lebang lah kapur. Bukan juta lebang. 6 riyal, bong cerang. 7 riyal. Faham lagi?
sebelah yakin. Dah, bukan mai 100,000. Nah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nak balik di rumah duduk tengah musikan astagfirullah, 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 astagfirullah. Faham? Lepas ke ayub boleh nak tu kali. Tengah-tengah astagfirullah dak ingat kereta mai kat depan lak bang. Mati dalam astagfirullah. Suka suk nak ke. Boleh bayang dah. Tengah astagfirullah langgar di kereta. Faham? Kita tengah hilang witih bau. Faham tak? Ini senjah nyawa tengah bilang piti. Piti ejah projek. Jeng. Jeng. Mu suka ni ya? Mu suka ke apa? Mu suka ke aku? Minta jauh lah benda-benda lagu tu. Bukan kau tak mau piti, tapi tak mau jalan yang haram. Okey? Di hadis yang terangkan tentang kesalahan dan dosa yang selalu dikerjakan oleh sekalian manusia, yang mana mereka tidak berupaya menghindarkan daripadanya selama mereka bernama manusia. Walaupun begitu masih ada lagi mereka yang sebaik-baiknya, iaitu mereka yang mahu bertaubat kerana mohon keampunannya. Seterusnya diterangkan pula perihal Nabi SAW ni memohon ampun dan taubat kepada Allah sebanyak 100 kali tiap-tiap hari. Padahal tidak ada sebarang salah atau dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi, kerana dirinya seorang Rasulullah yang maksum, yang terpelihara daripada dosa. Tetapi taubatnya hanya menambahkan darjat, baktinya, syukurnya, di samping menjadi pengajaran kepada umatnya. Ada hadis yang lain Nabi taubat sehari 70 kali. Dalam hadis tadi 100 kali. Nah, dalam hadis yang lain Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilahi fi yawmin wa lailin 70 marrah. Atau kama qala, wahai sekalian manusia, taubatlah kamu, minta maaflah kamu pada Allah, kerana sesungguhnya aku sehari semalam aku minta ampun pada Allah 70 kali. Nabi ni maksum, man usima minal ismi, mereka yang dipelihara daripada dosa. Maksum. Kita maksum. Maksum kuah. Kemar katung. Maksum para nabi. Tapi apa? Kerana dia naik martabat. Kereta mahal, kereta mewah. Dapat 100,000 sutir, 1 juta sutir. Bukan masuk laicor. Dah berani jelak mau. Dengan nyapu. Pagi-pagi dia badi sapu. Kereta mana masuklah debu. Bukanlah masuklah baru. Tayar kilat dah. Tayar tu kilat. Ring boleh sikat rambut. Kereta-kereta orang kaya kan? 1 juta, 2 juta sutir. Apa je sapu? Sapu tu kau molek. Kau kilat. Itu para rasul. Faham? Tak ada kotor, tak ada dosa. Kau naik. Nilai ni naik. Martabat, fadilat, kelebihan, maqam. Faham? Kita kereta masuk dah baru, dah masuk. Faham? Lama ni dah masuk kereta dekat 11 tahun dah tak cara. Nampak? Cermin belakang macam lori je jadi. Dah basuh-basuh. Gitulah. Barang dia mahal, tak kotor. Tapi sapu memang bulayang. Slow sapu. Kelak bergai. Tukang sapu dia. Kalau orang kaya-kaya dia ada gaji orang. Tok start kereta dia dan sapu. Dan basuh. Padahal tak kotor, basuh. Sungguh orang kaya. Dia tak cara dah bagi mesin rupu, bagi lain tak. Bawa beli barang-barang orang lain. Ramai. Faham? Kalau lupa tu, kalau orang biasa-biasa lah. Bukan kata orang miskin lah. Kalau biasa-biasa je, pak orang gaji. Pak orang gaji. Seorang kita tanya 1,300, 1,400 orang. Orang Indonesia. Itu bukan golongan kaya ni. Golongan kaya tak tahu lah. Berapa puluh orang kerja ni. Di rumah dia saja. Faham? Tahu tak? Yang ni? Lak ni. Dah dinaik sebuah. Dah 10 buah ni. Kan 12 buah rumah. 12 buah kereta, 13 buah. Hak komang 8 buah. Belah-belah jalan hutan kita masuk. Pagar. 4 stok kereta. 4 stok kereta. Separuh pada bola 4 stok kereta.
berapa dengan tanah-tanah? 25 juta. La ilaha illallah. Dah tu, dah naik dia. Start. 10 minit, RM50. Lah. Ha, tuan dia tahu. Tuan dia ada di ni. Honolulu. Pergi di Hawaii. Makan goreng pisang ni. Faham lagi. Nah, para Nabi ni. Hatinya bersih. Maksum di Allah. Jaga daripada dosa. 70 kali sehari minta maaf pada Allah. Jadi kau kilap. Nah, kita kerau. Kereta dah ada rasuh. Nah, pasir penuh kat steering. Kat kaki, atas steering dah masih. Kalau kat kaki boleh tanah ubi. Nah. Padahal tidak ada sebarang salah. Dia maksum. Tidak berdosa. Taubatnya menambahkan darjat. Baktinya, syukurnya, di samping menjadi pengejaran pada umat, supaya kita ikut. Memang kita tak boleh nak potong dah, tapi ikutlah. Kalau Nabi 70 kali sehari taubat, kita kurang-kurang 700 kali sehari. Dok juga, dok cukup dengan istighfar. Lepas sembahyang subuh 10 kali, lepas zuhur 10 kali, lepas asar 10 kali, lepas garik 10 kali, selepas isya 10 kali. Kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadilah 50 kali dan bangun tidur 10 kali, nak tidur 10 kali. Maka Pak Haji dah sehari semalam sab'ina marrah, 70 kali minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk Masjid Batu Nang kita, Masjid At-Taqwa. Untuk kita isi pada tabung pengurusan masjid dan juga kepentingan maslahat ahli Korea setempat yang nak memberi sumbangan banking. Tengok di skrin Facebook bawah tu ada Bank Islam, nombor akaun 130-170-100-516. Bil api akaunnya 220665593309. Jadi minta gerakkan tong-tong yang ada supaya hadirin hadirat dapat meletakkan sumbangan derma. Buat gerak-gerak tong tu dah. Kita masuk pada sesi menjawab soalan pula. Ada gerak, ada tak tong? Ada. Minta beritahu AJK masjid. Sudah. Mumi banyak nyamuk. Nyamuk banyak. Kita tak tahu ni. Cek lah. Tak tahu betul tidak. Tak mesti orang kata ni betul. Ni molek je kerja. Faham? Ni molek betul dia. Kita tak tahu. Duit minta sama. Nyamuk banyak. Budak cari pun tengok dia. Habis ke dia? Habis ke mi? Ajar kadang-kadang. Kadang-kadang apa yang orang komplain tu tak betul. Saja dia nak buruk korang. Ada kau. Jadi kita tak tahu betul tidak. Cek lah. Kalau betul nyamuk siang korang. Nak? Baik. Soalan seterusnya. Bagian manakah yang dikatakan tapak tangan? Gerak-gerak tong rambut putih. Adakah bahagian bawah jari juga tapak tangan, sentuh kemaluan dengan belakang jari, tepi jari, batal juga ke wudu? Baik. Dalam masalah batal wudu, ada 4 sebab. Di antaranya sentuh kemaluan dengan tangan. Okey? Dalilnya, Nabi SAW pernah bersabda dalam beberapa hadis. Di antara hadisnya berbunyi, Man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang, menyentuh akan kemaluannya, maka hendaklah dia mengambil wudu. Maksudnya, wudunya sudah rosak. Sudah batal. Dia kena ambil wudu. Baik. Itu nas tentang batal wudu menyentuh kemaluan. Kemudian di manakah yang dikatakan sentuh, pada bahagian manakah pada kemaluan, bahagian mana pula pada tangan, ataukah pada bahagian anggota?
Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dan imam-imam yang sependapat dengan beliau, maksud sentuh massa di sini ialah ifdha', iaitu pegang dengan tapak tangan. Bukan sentuh dengan siku, bukan sentuh dengan paha. Kerana kalau tidak dimaksudkan dengan sentuh tapak tangan, tapi dimaksudkan dengan sentuh dengan kulit kita, maka sentiasalah kita batal wuduk. Contohnya, dalilnya, kemaluan kita sentuh tak dengan paha. Dah bila tak batal semua, pamit wuduk, kena pasang rang pun buluh tak boleh sentuh. Tak ke nyanyi ke orang. Faham lagi? Jadi maksud massa di situ ialah ifdha', ialah sentuh dengan tapak tangan ni. Bukan ni, bukan gini, bukan atuk kepala gitu. Faham lagi? Dengan tapak tangan. Baik, di mana dikatakan tapak tangan? Iaitu tapak, segala tapak tangan ini, bahagian tapak dan segala perut jari pada bahagian bawah. Lain daripada ini tidak dikatakan tapak tangan. Ini Imam Nawawi sebut jelas dalam kitab Majmu'. Jadi yang kita buat begini dia bersentuh. Itu tapak tangan. Yang tidak bersentuh itu bukan tapak tangan. Jadi tepi ini bukan tapak tangan. Belakang ni bukan tapak tangan. Ujung jari bukan tapak tangan menurut pendapat yang rajih. Celah ni pun bukan. Bahagian bawah saja. Ni. Yang kita letak ni dinding, kita buat tangan itu kena di dinding. Hak mana kena di dinding itu batal. Faham lagi? Jadi kalau dia garu, dia gatal, dia garu dengan belakang. Dia garu gini. Tak batal, dia garu gini. Sejam lebih garu. Tak batal. Faham lagi? Kerana tidak kena, tapi kalau kena belah dalam, batal. Bahagian kemaluan kat mana batal? Daripada hujung ni, ni. Sampai di sini. Di pangkal saja. Okey? Keliling atas bawah semua tekak batal belaka. Maknanya pistol tu batal. Peluru tak batal. Okey? Kat peluru tak batal. Tu dia. Soalan seterusnya. Saya tak suka makan organ binatang. Jadi satu hari saya pergi ke Nuri dan terambil isi hati. Ketika mengambil kuah saya tak perasan. Adalah hati lembu. Ketika itu bila saya makan sikit baru perasan hati lembu. Bila siap saya buang hati lembu itu begitu sahaja. Kerana itu perbuatan saya berdosa. Apakah hukum membazir makanan? Jika maknanya sudah di dalam perut, tak bolehlah kita muntahkan jika tidak memudaratkan. Tapi kalau duduk pada pinggang kita, naklah kita letakkan balik di dalam tempat biar orang lain boleh makan. Jangan kita pergi buang. Kalau dalam mulut dah, kalau tak boleh nak telang, jangan pergi basuh pula, buh mula situ. Faham lagi? Itu ada-ada kata orang kehek lah, atau sapah lah. Apakah hukum makan tempat yang kita perlu bayar awalnya? Boleh makan sampai kenyang. Jika pelanggan datang dalam keadaan lapar, jadi dia makan dengan banyak. Jadi kalau dia datang dalam keadaan kenyang, dia akan makan dengan sikit. Apakah boleh begini? Kita mohon pencerahan. Baik. Kita pergi kedai makan, kita kena makan apa saja yang kamu nak makan. Nak makanlah. Macam harganya RM20. Dia pun makanlah 3 pinggan nasi, RM20. Dan orang yang makan sepinggan, RM10. Faham lagi? Di sini adakah berlaku kerugian bagi orang yang makan sepinggan? Ada berlaku kerugian tak? Rugi tak? Dia boleh memilih makan di kedai lain untuk RM10 atau RM20 sepinggan. Dan kalau kedai lain pun RM20 sepinggan juga. Faham? Cuma biasanya orang yang makan banyak nampak seperti untung. Orang yang makan sedikit nampak seperti rugi. Faham lagi? Jadi kalau jual di situ, dibolehkan. Mana? Awak nak makan pagi di hotel ini, bayaran makan paginya RM20. Dia pun makan roti canai air kopi pokoknya harus. Kerana dia sudah bayar dan sudah ketahui harganya ialah RM20. Tapi kalau dia makan roti canai dengan air, tiba-tiba dikendaki bayar RM20, yang dia sangkanya hanya RM3, itu tak boleh. Nampak?
Apakah hukum masuk pertandingan memancing berbayar? Setengah orang kata boleh, ada kata haram. Bergantung kepada yuran yang digunakan. Jika yuran itu dikutip untuk digunakan sebagai membeli hadiah rebutan, hukumnya haram. Contoh, sebatang diorang RM100. Contoh, bila 1,000 orang bermakna RM100,000. Dia ambil RM50,000 untuk jadikan hadiah. RM20,000 beli barangan seperti mesin basuh, TV, kipas angin. RM30,000 jadikan hadiah 1, 2, 3. Tempat pertama RM5,000. Tempat kedua RM15,000. Tempat ketiga RM20,000. Faham lagi? Contoh. Okey? Ambil mana RM1,000 tu? Beli kipas angin, beli mesin basuh. Duit peserta. Jadi peserta yang bernasib baik, dia hanya bayar RM100. Dan bernasib baik sebab dia boleh ikan pari. Beratnya 10 kilo. Maka dia dapat RM20,000. Faham lagi? Padahal bayar RM100 saja. RM20,000 tu duit peserta pemancing yang tak nasib baik kalau tak dapat ikan. Maka mereka rugi dan kerugian itu dikau oleh orang yang bernasib baik. Itulah judi namanya. Okey? Jadi dulu orang main nama ekor, dan ni pertandingan futsal, ngai dan sebagainya. Tak? Orang yang tak tahu tak ada masalah. Orang yang tahu dah jangan sertai. Okey? Saya bekerja sebagai pengurus jualan di sebuah bank yang ternama. Baru ini majikan saya meletakkan target yang mengarut dan paksa saya jual produk yang bukan Islami. Jadi saya ambil keputusan untuk ke bank lain. Kerana saya boleh memilih untuk menjual produk Islami. Adakah tindakan saya ini wajar? Ya, itu yang wajar. Apa yang haram itu hendaklah kamu tinggalkan. Faham lagi? Jangan kita ragu tentang rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa buat sesuatu atau tinggalkan sesuatu kerana takut kepada Allah, Allah akan berikan kelepasan kepadanya. Bolehkah berdoa macam ni? Ya Allah, jadikan aku kaya. Saya dengar tak boleh berdoa macam ini. Betul ke? Boleh. Apa tak bolehnya? Doa lah apa saja pun. Yang tak boleh doa minta nak buat yang haram atau yang syirik atau memutus silaturahim. Contohnya doa yang boleh. Ditengok dalam televisi ada seorang perempuan yang sangat cantik di Turki contohnya. Dia pun berdoa depan televisi, ya Allah, jadilah perempuan ini jodohku. Faham? Pokoknya harus. Kerana apa? Kerana minta supaya jadi jodoh, jadi isteri, itu adalah diharuskan syariat. Faham lagi? Tapi kalau dia kenang ke bini orang, ya Allah, jadikan mereka balah sampai cerai, biar nikah dengan aku pula. Ada leh, haram. Kerana itu putus silaturahim, itu yang haram. Faham? Mengutuhkan rumah tangga tak boleh. Maka dia minta jadi kaya, boleh? Apa tak boleh? Ya Allah, mintalah naik gaji, boleh? Ya Allah, mintalah jadi kaya, lama dah jadi miskin, boleh? Faham lagi? Dan pernah seorang laki-laki minta supaya minta dikayakan. Nabi doa minta kaya dan Nabi tak marah dia. Mula-mula Nabi kata kalau kamu bersabar lebih baik. Faham lagi? Kalau kamu bersabar lebih baik. Dan dia nak minta jadi kaya, Nabi doakan dia. Nampak? Nabi tak kata jangan jadi kaya, haram. Nak? Cuma goliknya kalau kaya dalam kita tak kaya tu kita lereh dah. Kalau kaya 14 kali lereh. Faham lagi? Nah, dia gitu je, golik-golik gitu. Macam jawatan, kita tak ada jawatan memang kita boleh pergi surat mau. Dan kita boleh jawatan tak apa-apa. Mu tak apa-apa kat bawah ni ni. Ni ada sama berapa? Kena buang. Nah, jawatan itu ujian. Kita jadi sibuk. Jawatan kita tidak haram pun tapi menyibukkan kita.
Masa dekat rumah saya buat dah jamak qasar itu maghrib isyak. Takdir patutnya qasar kena buat masa tengah musafir sah ke solat saya tu. Masa dekat rumah saya buat dah jamak qasar. Maghrib 3, isyak 2. Patutnya qasar mana pula kat rumah. Dia jamak ni kerana musafir, kerana hujan, kerana sakit. Nah, pendapat jumhur ulama tidak ada jamak kerana sakit. Pendapat mazhab Maliki, orang-orang ramai Muslim, orang Islam di Maghribi, di Tunisia, di Algeria, ramai mazhab Maliki. Faham? Mereka jamak kerana sakit. Faham? Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Nak taklid pandangan mazhab Maliki, nak jamak kerana sakit, boleh. Faham lagi? Asalkan sakit itu sakit yang munasabah untuk dijamak. Jangan sakit gigi jamak. Faham? Sakit beratlah orang-orang tua tu. Kemudian pandangan jumhur tadi, jamak dan qasar itu ialah kerana musafir dan jamak kerana hujan. Bukan qasar, jamak kerana hujan. Hujan yang sangat lebat. Zuhur kalau balik pula di rumah tak ada payung, mari pula asar berjeruk pula sekali lagi baju. Maka gitulah dibolehkan jamak takdim pada masalah kerana hujan. Hak samanya jamak kerana musafir. Perjalanannya 2 marhalah antara 85 hingga 90 km yang paling kuat. Okey? Jadi kalau kita nak jamak bukan di dalam rumah, di luar rumah. Kalau kita duduk dalam satu kampung, keluar daripada mukim. Kalau kita duduk di negeri Arab yang duduk dalam satu wadi, keluar daripada wadi, tidak ada tumbuhan, sudah padang pasir, dikira sudah keluar. Boleh jamak bila datang waktu. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum beli tiket bola separuh akhir hanya RM20? Lepas tu jual ke orang lain dengan harga RM30? Boleh lah, dah dia tukang beli. Kita pergi beli pizza 40 ya, kita nak jual 45. Boleh tak? Kita kena wajib jual 40. Tak kelelah kawan. Faham lagi? Nah, yang tak boleh ialah 2 jenis barangan. Pertama, barangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harganya. Yang kedua, barangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah harganya tetapi diperlukan oleh orang ramai. Lada, bawang, gula dan sebagainya. Adapun tiket bola orang perlu tau. Hajat manusia tau. Dah bahan lara je. Tak kuat anda ni nak jual juta pun. Mungkin beli bodoh bersyukur. Faham lagi? Bukan keperluan orang ramai. Faham lagi? Macam cicing dia beli mata cicing, beli 30 ya jual 3,000. Tak kuat anda dia. Orang tak akan cicing demang ke tau? Tau. Tak boleh ni minyak, gula, beras, baju, keperluan orang ramai. Faham? Tak boleh. Orang terpaksa kena beli juga. Doakan semoga Terengganu masuk final tahun ini. Dia benda-benda kita orang tak doa. Faham lagi? Benda main-main lah. Tak payahlah doa-doa. Faham? Doa ni kita minta keampunan Allah, minta murah rezeki, minta selamat daripada bala, minta jauh daripada fitnah dajjal. Main-main lah. Nampak tak? Bowling nak doa, badminton nak doa. Doa ni minta Allah perkenankan. Faham? Main-main dah lah benda lara je. Kalau kita terlantar di hospital, gua nak solat hormat waktu. Solat hormat waktu maksudnya kita solat tapi tak cukup syarat. Contohnya tak bersuci. Maka kita solat dalam keadaan tak bersuci kerana anak kita tak mari, bini kita tak mari. Biasa mari akmau. Jadi dia boleh wudukkan kita. Tak mari, nak habis dah waktu. Maka kita solat dan kata tak ada wuduk. Dia panggil hormat waktu. Sekarang bini mari orang sekarang, suruh wudukkan, qada. Faham lagi? Jadi hormat waktu itu kerana tak cukup salah satu syarat sah solat. Ataupun baju tak ada. Baju tak ada, baju jatuh bawah kain, lara jatuh, anak tak mari.
Faham? Kalau anak mari suruh anak akad kain, boleh tutup aurat. Nah, jadi kain ada. Sebagai hormat waktu. Faham? Sedangkan syarat sah tu tutup aurat. Maka diberi keringanan daripada habis waktu tak solat, maka dia pendapat pertama solat amat waktu. Walaupun ada khilaf solat amat waktu ni. Faham? Apakah hukum semayang pakai baju korok? Ustaz kata suruh pakai baju mahal. Itulah baju mahal. Baik. Memanglah yang afdal bila kita solat jumpa Allah, pakai terbaik yang kita ada. Soalnya yang terbaik itu nisbah mutu kain, atau terbaik itu nisbah harga lebih mahal, atau nisbah pandang lebih cantik. Itu maksudnya. Faham lagi? Yang mana yang lebih cantik, itu yang lebih afdal kita pakai waktu solat. Yang mana yang lebih tinggi harga, itu paling afdal kita buat solat. Kerana berjumpa dengan Rabb, dengan Allah, tak sama jumpa dengan makhluk. Faham lagi? Kemudian dia tanya, dia beli baju korok. Baju korok kering. Faham tak? Kan macam kan, budak-budak muda lah ni. Kan? Baju band rock ni lah. Dah rock ni takkan nak gambar sawi. Faham lagi? Gambar bunga dah rock. Gambar korok kering. Gambar kubur. Faham? Kalau kubur tu heavy metal. Dia semua pakaian solat sebaiknya tidak bergambar. Melainkan gambar-gambar yang kecil dimaafkan. Kalau gambar-gambar yang besar yang dilihat orang, sah solat, tapi makruh. Makruh. Faham lagi? Gambar burung, gambar korok. Dan kadang-kadang orang belakang takut. Takut nak solat. Faham? Allahu Akbar. Kita tengok korok. Siap dengan kubur-kubur dia belakang. Batal semayang tak batal, haram tidak haram, tapi perbuatannya makruh. Kerana Nabi balik, Nabi solat, Nabi kata dia pandang akan langsir yang Aisyah beli, gambar burung pada langsir mengganggu aku di dalam solat. Jadi kerana itu dimakruhkan kita membuat sesuatu yang mengganggu orang lain yang sedang solat. Masih ambil air semayang, lepas itu masih nak semayang, jerawat kita pecah masih ambil air semayang. Masih nak semayang, dia keluar. Sah ke tak? Gini, jika darah keluar sebelum solat, maka wajib dibersihkan. Diawak dia atas dahi. Lepas pada ambil wuduk, sebelum solat, neleh. Wajib kena basuh. Bila dia basuh, dia pun solat, sah. Tapi jika keluar darah itu selepas dia solat, maksudnya selepas sah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru keluar, maka dimaafkan pada solat itu saja, tidak dimaafkan pada solat yang selepas itu. Maknanya selepas solat itu, wajib dia basuh. Adapun bekas tempat luka, tempat kudi, tempat jerawat, kita sudah basuh, ada merah darah itu pada tempat keluar, maka itu dimaafkan. Walaupun belum solat, kita masuk ke dalam solat. Contoh, tangan kita rebah mutu. Baru ni. Kalau nak lepeh wai suku, tegung bang. Maka, darah neleh. Kita pun basuh hot neleh ni wajib. Sebelum takbir. Kalau duduk sini, darah yang ada pada lubang ini, dimaafkan. Dari tempat keluar. Okey? Saya kerja sebagai nelayan. Dalam bot saya ada 5 orang. 3 tidak semayang, 2 semayang. Bagaimana nak buat? Buang yang 3 itu dalam laut. Gitu je lah. Itu muncullah buang dalam laut. Akhirat tak main buang dalam air. Bakar dalam api neraka sakar. Faham? Orang yang tak solat. Orang tak solat ni jahat pada syaitan ni. Faham? Iblis, dia bukan tak mau sujud kepada Allah. Dia tak mau sujud pada Adam. Faham lagi?
Jadi orang tak solat ni jahat pada iblis ni. Tak lah kira dia sultan, dia raja, dia menteri, dia esko, dia YB, dia rakyat, nelayan. Nah, jahat pada iblis ni. Jadi teruk dalam air lah. Tak semayang. Jadi sway. Dia ambil ikan hak Allah bukan hak tok dia. Ke hak tok dia bola laut bela. Faham lagi? Hak Allah ke hak tok dia? Ha? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua imam-imam wirid lepas solat. Lillahi ma fis samawati. Asalnya lam bagi bawah. Patu lafzul jalalah. Allah. Lam li Allah. Patu bila idafah lillah. Lam tu makna milkun. Milik Allah 7 lapis langit, milik Allah 7 lapis bumi. Termasuk ikan termasuk. Dari dah salah. Nah. Kalau ke laut pula tu. Kalau menteri dah halap duduk api neraka. Orang comel lah, orang comel. Darah Arab. Mata biru, hidung macung. Kulit merah. Dok solat. Masuk neraka. Betul tak? Jeng muka dia. Dah muka laut, muka jeng tau. Mang tau. Masuk neraka pula 14 kali jeng. Tak bawa tau. Jadi tamu tak jangan berani-berani tinggal solat. Okey? Ada lagi keburukan kita tak ada masalah tu. Kau buang. Hak solat kena ada. Tak boleh 4, tak boleh 3, mesti 5. La yubaddalul qawlu min ba'. Lepas daripada Nabi diberi kurang dari 50 rakaat kepada 50 waktu pada 5 waktu, Allah kata la yubaddalul qawlu min ba'. Lepas ini tidak dikurangkan lagi daripada 5 kali sehari semalam. Nah, bila turun ke bumi malam Isra Mi'raj, Nabi pun kata, ya ma'asyaran nas, khamsu salawatin faradahullahu alaikum. Allah fardukan 5 kali sehari semalam. Atas kamu semua. Soalan yang kedua sebelum akhir. Kita nak bining seorang lagi. Nak cari mana Ustaz? Bining hak jurus. Hak ada sekarang dok syaitan. Nak tidak gerak dah, nak layang. Pula dah. Dia kata dia nak kahwin seorang lagi, nak cari dia. Nak cari kat orang puang, jangan cari kat orang kelaut. Lagi. Mu nak hak baik-baik, mu juruh ke tau. Nak, mu juruh ke tau. Nak perempuan solehah. Dah mu soleh nak. Nak, dia soleh, solehah. Muslimah. Mukmin, mukminah. Nah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia kena ada. Nak perempuan. Awak nak perempuan macam mana jadi isteri? Hak solehah. Dah mula pendek. Batu kotak-kotak. Solehah aku mana? Dak mancingnya. Faham lagi? Main bola, main bowling guna bola tenis. Dak gerak cetak dak jatuh. Ping dak jatuh. Dia kena matching. Mu juruh ke dak? Jadi cik bangun nak tengok orang juruh ke dak. Mesti dia mari malam ni. Faham tak? Cik bangun kan nak tengok muka juruh ke dak. Jadi perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka itu. Waqarna fi buyutikunna. Nah, dalam kamu perempuan-perempuan duduk dalam kehormatan, dalam kemuliaan. Jadi yang jaga kemuliaan ialah perempuan-perempuan yang taat pada perintah hijab. Kerana yang beriman itu ramai. Ada yang pakai skirt, ada seluar ketat. Mereka juga orang mukminat. Mereka juga perempuan beriman. Tapi kita nak mukminat, perempuan mukmin yang menjaga aurat, menjaga kehormatan. Faham? Ni kalau TikTok kongkang, tunjuk kongkang perut, tunjuk kongkang kopek, tunjuk kongkang tekok, tunjuk kongkang punggung goyang itu, goyang ini nak jual sagangnya. Faham lagi? Nak jual Maggi je. Habis tu bik dengan tekok, dengan melenggang, dengan perut tu bik habis. Faham? Itu orang yang tidak ada kehormatan diri. Jadi jangan cari perempuan yang cantik. Kerana cantik itu pada mukanya saja. Cari yang
salihah yang baik. Yang dia hormat ibu bapa kita. Dia kira siang malam nak buat yang kita suka je. Nak suruh kita suka, nak suruh kita redha. Itu perempuan yang baik. Nah, muka itu insya-Allah, nah, dia akan jadi makin cantik dengan perangainya nanti. Sebab yang muka cantik saja, ramai mana kena cerah di jabat agama. Mahkamah Syariah. Dia tengok hari Rabu cerah tu. Comel, putih-putih lepu. Faham tak ke? Ha. Kau muka ke sepanai hidup dak kena cerah pula. Dalam perangai balik. Faham tak ke? Nah, putih-putih hidung macam burung raja udang kena cerah. Nah, perangai macam beruk. Nah, mulut jahat. Sombong, pelawak cakap, kerja tak berpoya-poya, tak suka pada benda agama, ajak pergi mengaji Quran banyak macam alasan. Suruh dengar buat benda lain. Nah. Dia gininya, perempuan yang cantik bukan perempuan yang keluar front page depan magazine, majalah. Bukan perempuan yang bila dia selfie dia dapat 5,000 like. Bukan. Perempuan yang cantik ialah perempuan yang suaminya kata dia cantik. Cakap tu je. Faham tak lagi? Cukup lah. Seorang yang laki-laki dalam dunia kata cantik, iaitu suami aku. Dia termasuk perempuan yang cantik lah. Faham tak lagi? Soalan yang terakhir. Apakah hukum menyebarkan kisah Israeliat atau hadis lemah atau palsu? Dengar baik-baik. Orang Batu Nang. Hadis. Banyak hadis tapi nak cara rekah je lah. Hadis ni dua. Satu mutawatir. Satu hadis ahad. Bukan hari ahad. Hadis ahad dia panggil. Mutawatir solat tepi dulu. Hadis ahad ini ada 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Okey? 3 ini diamalkan di sisi jumhur ulama. Cuma bezanya 2. Hadis sahih, hadis hasan dijadikan hujjah. Adapun hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah, hanya boleh diamalkan pada perkara-perkara fadail, pada perkara tarhib wa targhib. Menggemarkan kepada akhirat, menggemarkan pada beribadah, menakutkan daripada azab Allah. Guna hadis dhaif boleh beramal. Jadi hadis yang boleh amal, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis yang boleh gunakan buat hujah, hadis sahih, hadis hasan. Yang keempat, hadis maudhu'. Hadis palsu tidak boleh diamalkan, apalagi dijadikan hujah. Okey? Soalan berkenaan menyebarkan kisah Israeliat. Israeliat ni benda apa? Ramai kita tak faham. Israeliat ialah cerita-cerita yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka ini daripada kaum Bani Israel. Faham lagi? Cerita ini dari kaum Bani Israel. Apakah hukumnya kita menceritakan cerita-cerita yang asal cerita ini daripada kaum Bani Israel? Hukumnya harus. Yang kita duk faham dalam Facebook haram. Itu salah tu. Ramai ustaz-ustaz dia kata haram cerita Israeliat. Salah. Ustaz tu tak mengaji. Jahil tu. Murakkabun. Faham? Hukum Israeliat ni harus. Apabila tidak bertentangan dengan kaedah prinsip Islam dan tidak berlawanan dengan akidah Islam. Maknanya kisah-kisah zaman dulu, kisah raja-raja dulu, kisah-kisah binatang-binatang yang hebat zaman dulu, kisah wali-wali zaman dulu. Tapi Israeliat, jalur cerita itu daripada Bani Israel. Tak ada bertentangan dengan akidah dan sebagainya. Maka hukumnya kita boleh sebarkan. Nabi suruh sebarkan. Yang Nabi larang, cerita-cerita Israeliat yang mengarut. Faham lagi? Sama macam cerita penipu lara orang tua kita cerita. Kalau yang mengarut, tak usah sebarkan. Kalau yang tak mengarut, boleh kita cerita pada anak cucu. Sama saja. Dia antara Israeliat yang mengarut ialah bumi kita ini duduk atas tanduk lembu. Itu Israeliat yang ditolak oleh ulama. Faham lagi? Nah, ada pun kisah bangunan dibuat oleh Firaun tinggi. Itu canggah dengan akidah. Merasa akidah ke tak? Tak ada masalah. Walaupun dhaif.
Faham lagi? Itu bukan bab akidah, bukan bab hukum hakam. Okey? Selesai masalah. Kita beri. Ni tahun depan pula dah. Bulan depan pula. Lah ni selah saja dia untuk orang Batu Nang. Kuta warna biru. Pasal dekat nak ngundi tu. Saya L. Dah. Bangun. Siapa nak? Kuta baru ni jubah, ni kuta baru siapa? Beratus-ratus lah marai dulu siapa rumah. Ni Dr. Arsyad. Terima balik ni orang pemurah. Jual 2 lah, bagi orang 2,000 lah. Faham lagi? Nak wis saja dah. Mai sini. Saya L. Kalau boleh orang Batu Nang apa hang. Saya L comel ni. Dia lengang, dia istimewa. Kalau kita masuk itu tubik lengang. Ya. Saya L. Cepat. Ada. Oh, man. Ada logo sini. Dah. Oh, padang dah L. Padang. Mana besar dengan kita? Yalah, kita kalau L ketak sikit. Boleh? Tak boleh we ke adik-adik. Baik, kena jawab soalan bangun. Mai. Kitab yang kita mengaji tadi, apa nama kitab ni? Kitab hadis 40. Itu bukan soalan dia. Soalan dia, ada berapakah hadis dalam kitab itu? Salah, 42. Okey? Pasal ramai orang ingat kitab hadis 40 tu 40. Tak, hadisnya 42. Tapi sebut 40. Okey? Inilah. Sama-sama kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma'alam tanah. Alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.